Apakah nisbah api dunia dengan api neraka Jahannam? Nisbah dia, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, api dunia ni baru satu daripada 70 bahagian api neraka Jahannam. 70 kali ganda lebih kuat lagi. Dan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 73 maksudnya, kami menjadikannya, yakni menjadikan api itu sebagai peringatan dan bahan yang berguna bagi orang-orang yang bermusafir. Pasal peringatan ni kita tahulah nak ingatkan api neraka yang kegunaan orang bermusafir. Ni saudara Hafiz kita, dia dengar kuliah kita minggu lepas, terus dia pun dapat ilham, dia cerita. Memang cantik cerita dia tu. Yang kita duk faham, bila kata api ni digunakan oleh orang musafir, kita duk bayang orang naik unta berjalan. Masa bila dia guna api ni, masa nak masak makanan, dia buat api. Satu lagi, masa dia tengah sejuk, buat dah api. Ataupun satu lagi, buat obor nak suruh jalan. Yang tu lah. Tapi rupanya ada lagi dalam. Rupanya ayat ni dia cerita sampai ke zaman sekarang. Kegunaan orang-orang musafir, maksud dia nak menggerakkan kenderaan. Kan kereta kita kena ada plug, kena ada api dulu. Tak ada percik api tu, kereta tak boleh start. Baik banjir motorbot ke, kapal selam ke, roket ke apa. Rupanya ayat ni dia cerita nak mai 1000 tahun. Tapi kita tak perasan. Tambah orang zaman tu lagi tak perasan. Mana dia biasa nampak kapal selam, kereta kebal, motorbot semua tak bisa. Rupanya ayat ni dia cerita benda ni 1400 tahun yang akan datang. Tu yang dia kata kegunaan orang-orang musafir. Jadi hebat semualah ayat Quran. Kalau kita tengok belon nak naik pun kena ada api juga. Kena ada hidrogen dia tu baru boleh naik. Kapal wap kena bakar juga. Arang-arang tu baru boleh berjalan. Kayu apa tu tak kira lah. Ni hak kira seolah-olah nak bagi bergerak sendiri ni. Rupanya sudah pun diceritakan dalam Quran. Jadi terima kasihlah pada saudara Hafiz. Jadi ada persoalan pula, neraka ni kekal ke tidak? Adakah manusia yang masuk ke dalam neraka, jin yang masuk ke dalam neraka ni, adakah yang kekal? Yang kita tahu ada yang kedua. Ada tak yang kekal dalam tu? Jadi berdasarkan ayat-ayat yang kita petik ni memang kekal lah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 81, dia kata hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Dalam surah At-Taubah ayat 63, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Jadi ada orang-orang yang kekal dalam neraka, maksud dia neraka pun kekal. Begitu juga surah At-Taubah ayat 68, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini pun cerita ada orang dalam neraka kekal. Jadi ulama-ulama boleh kata semuanya sepakat mengatakan neraka ni kekal dan ada manusia dan jin yang kekal di dalamnya. Mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari dalam Maqalat Islamiyin, dia kata semua ulama setuju bahawa nikmat syurga ni kekal dan siksa neraka tu pun ada yang kekal, kecuali Jaham bin Safwan. Ini pengasas aliran Jahmiyah, fahaman Jabariyah, dan juga Ibnu Qayyim. Ini ada dua orang tokoh yang kata tak kekal. Tapi hujah-hujah mereka ni ditolak dan keputusan akhirnya kekal lah. Hujah puak-puak yang katakan kekal ni diperkuatkan pula dengan surah Al-Jin ayat 23. Disebut di sana khalidina fiha abada, abadi pula, mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Lagi kuat, dia perkukuh lagi. Kekal tu dah kata kekal lah, ditambah pula abadi pula. Maksudnya neraka ni kekal dan ada manusia dan jin yang masuk ke dalam dia yang kekal. Sampailah pada perkongsian untuk malam ini, sambung cerita tentang suasana neraka. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, satu hari tengah Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat dia, tiba-tiba terdengar satu bunyi. Bunyi berdentum ke macam mana kau tak tahu lah. Lepas tu Nabi Muhammad pun tanyalah pada sahabat ni, kamu tahu tak ni bunyi apa tadi tu? Jadi jawab mereka, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Mereka ni tak tahu, mengakuilah kelemahan masing-masing, tak tahu. Kata Nabi SAW, itulah bunyi batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu dan baru sekarang sampai ke dasar neraka.
Nak tunjuk dalamnya neraka ni tadi. Dilepaskan batu, jatuh 70 tahun baru sampai dasar. Bayanglah orang yang masuk ke dalam dasar tu tadi, kalau betul lah kajian yang dibuat oleh saudara kita tu tadi, nak jalan berapa lama, batu tu jatuh straight pun 70 tahun. Ni nak jalan masuk jurang, naik bukit, berapa lama tak tahu. Menunjukkan sangat dalam. Kita tengok dalam peristiwa dua menara kembang tu kena rempuh dulu kan, kononnya nampak orang terjun sekejap ya. Orang terjun dari kapal terbang pun sekejap ya, tak sampai sehari semalam jatuh. Ini 70 tahun. Berapa jauh ke dalam tu tak tahu. Hadis riwayat Imam Muslim, panas api yang kamu nyalakan di dunia ini hanyalah satu daripada 70 panas api neraka di akhirat. Sama macam hadis yang sebelum ni lah. Jika sebahagian kecil api neraka ni jatuh ke dunia, nescaya mendidihlah air laut kerana panasnya. Jatuh sikit je mendidih air laut sampai habis. Riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah SAW pernah membicarakan tentang firman Tuhan. Tuhan kata, aku akan membebaninya dengan pendakian yang melelahkan. Tuhan kata nak bebankan orang-orang ni dengan pendakian yang melelahkan. Apa maksud dia? Jadi Nabi Muhammad pun dia tafsirkan, iaitu gunung di dalam neraka yang didaki oleh orang-orang kafir selama 70 tahun. Demikianlah ketinggian gunung tu. Dalam perjalanan tu tadi lah, nak pergi ke kawasan Cetek tu tadi, kalau betul lah macam tu, ada gunung-gunung. Satu gunung tu nak naik 70 tahun, nak daki. Itu yang Tuhan kata, aku membebankannya dengan pendakian yang melelahkan. Sambil tengah duk panas apa kena siksa semua tu, jalan tetap jalan. Hadis riwayat Imam Muslim pula. Ini bukan hadis, dia asar, kata sahabat. Kata Abu Sa'id Al-Khudri bahawa wailun, neraka wail, itu adalah lembah yang terletak di antara dua buah gunung di dalam neraka. Ada gunung yang duk naik turun ni, ada dua gunung, ada lembah kat tengah dia tu. 40 tahun lamanya untuk orang kafir sampai ke dasar. Kalau naik tadi 70, mendaki biasalah lambat sikit. Bila turun laju sikit, itu pun 40 tahun. Punya lama. Nak cari kawasan Cetek tu. Riwayat Imam Tirmizi, azab yang paling ringan di dalam neraka pada hari kiamat ialah 2 butir bara api diletakkan di kedua-dua belah tapak kakinya yang dapat mendidihkan otak. Ini riwayat Imam Tirmizi. Nampak ada lebih kurang dengan riwayat Bukhari dan Muslim, tapi kuatlah Bukhari dan Muslim lagi. Iaitu dipakaikan kasut api neraka tadi, mendidih otak. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Bahagian pertama tu kita sentuh dah tadi, iaitu satu orang yang masa di dunia hidup paling senang seumur hidup dia, celup sekali ke dalam neraka, bawa keluar, lepas tu tanya, kamu kenal tak kebahagiaan? Oh, tak pernah kenal, sebab teruknya kena siksa. Lepas tu dia ambil pula satu orang penduduk syurga. Dia ni dicelup sekali masuk ke dalam syurga. Lepas tu ditanya pada dia, kamu pernah rasa susah? Kenal susah tak? Sebab dia masa di dunia dulu hidup susah memanjang. Lawan dengan yang tadi. Yang tadi tu hidup senang memanjang. Dia ni masa di dunia ni hidup susah memanjang. Jadi dicelup dalam syurga sekejap, berulur. Lepas tu tanya, kamu kenal susah tak? Pernah rasa tak susah? Tahu tak susah macam mana? Oh, tak pernah. Sebab nikmatnya syurga tadi tu menghilangkan rasa susah dia. Kalau di dunia dulu hidup susah 70 tahun, bila celup saja, sekali celup dalam syurga tu tadi, dia tak kenal susah dah. Rasa tak pernah susah. Punya nikmatnya syurga. Surah Al-Hijr ayat 43 hingga 44 maksudnya. Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, yakni pengikut-pengikut syaitan semuanya. Jahannam itu mempunyai 7 pintu, tiap-tiap untuk golongan yang tertentu dari mereka. Jadi neraka ni ada 7 pintu. Orang ni akan masuk melalui pintu yang mana dia buat salah.
Seterusnya surah Waqiah. Kemudian sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, kamu benar-benar akan memakan pokok zakum, buah zakum dalam, akan memenuhi perut kamu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Buah zakum tadi makan-makan menggelegak perut dah. Lepas tu minum air panas pula. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Maksud dia minum tu berteguk-teguk, walaupun benda tu panas, berteguk-teguk minum dengan lajunya. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Al-Humazah ayat 8 hingga 9. Sesungguhnya api itu ditutup rapat ke atas mereka. Ini kita cerita itu macam tu lah, pressure cooker tu. Sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Diikat pada tiang macam kena panggang lah. Ditutup pula. Wak api itu tak boleh keluar. Ini neraka Hutamah. Nama dia neraka Hutamah. Hutamah ni ialah api yang dinyalakan, dan api ni dia bakar sampai ke hati. Itu kita cerita tadi, neraka ni, api neraka ni dia lain-lain dia punya power. Ada yang bakar kulit, ada yang bakar wajah. Yang ni dia bakar sampai ke hati. Panas dia tembus hati terus. Punya hebatnya neraka Hutamah ni. Siapa dia yang kena neraka Hutamah ni? Iaitu tukang umpat, tukang kutuk. Dan mereka ni tenggelam dalam kemewahan. Dia ni umpat pun umpat, kutuk pun kutuk, ada dan pula. Dan dia tenggelam dalam harta, tenggelam dalam kemewahan. Dia suka mengumpat, suka mengutuk, kaya, tenggelam dalam harta. Inilah orang yang akan kena Hutamah, yang mana neraka ni hebat dia bakar sampai ke hati. Hati ni pula ada dua jenis. Satu hati jantung, kolbun kan, bukan hati kabid, hati kolbun. Satu lagi hati tu kita yang dalam, kerohanian kita. Boleh jadi juga dia bakar sampai ke kerohanian kita sekali ni. Boleh jadilah macam tu. Dua jenis hati.